Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam kuliah subuh dari Masjid Abu Ubaidah Jarrah. Belakang tu okey tak? Ini di atas tingkat atas di Masjid Abu Ubaidah Jarrah, Taman Serampai. Mengalukan kehadiran para tamu Allah yang dimurti sekalian. Tajuk pada hari ini atau subuh pada hari ini bersempena dengan kehadiran kita pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih yang baru masuk. InsyaAllah like lagi, ramai lagi insyaAllah pada pagi ini. Mudah saja. Saya akan bawa tajuk tentang iktibar peperangan Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah. Iktibar peperangan Uhud bersama Nabi SAW pada tahun 3 Hijrah. Dan yang kedua saya akan sentuh berkaitan tentang generasi dipanggil the young, generasi muda, the youth, the new generation. Kemudian beberapa tips-tips yang boleh kita amalkan bagi mematuhi ataupun menarik minat kanak-kanak di kalangan usia masih remaja dan usia yang masih boleh kita ambil peranan kita bagi menarik hati mereka, insyaAllah. Jadi 3 fokus yang akan kita fokuskan nanti, iaitu tentang berkaitan tajuk kita hari ini tentang iktibar perang Uhud. Iktibar peperangan Uhud yang menjadi suatu suasana yang akan kita manfaatkan, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu Allah yang dimurti sekalian, kita mengambil asas dahulu, iaitu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menukilkan beberapa kisah-kisah di dalam Al-Quran yang boleh kita manfaat, insyaAllah. Alhamdulillah bikum. Terima kasih di atas sokongan tuan-tuan. Like lagi, ramai lagi, insyaAllah. Iaitu jika kita lihat di dalam Al-Quranul Karim pada surah An-Nisa. Sila buka kalau ada masalah Al-Quran. Surah An-Nisa ayat yang ke 104. Ayat yang ke 104 pada muka surat 95, juzuk yang kelima. Juzuk yang kelima, ayat yang ke 104, muka surat 95. Kemudian pada surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sadaqallahul azim. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-104 dan juga muka surat yang ke-9. Ya tuan-tuan. Sambung dengan semula. Iaitu Allah SWT menyebut tadi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-104, dan janganlah kamu lemah, artinya hilang semangat dalam memburu musuh. Dalam memburu musuh yang menceroboh itu, kerana kalau kamu menderita sakit, luka atau mati, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu, sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Ya, sadaqallahul azim. Coverage tak apa cantik sini, tapi alhamdulillah saya cuba habiskan seberapa cepat mungkin. Maknanya tajuk kita ringkasnya pada pagi ini ialah nak cerita tentang iktibar peperangan Uhud. Yang kedua tentang the young generation, generasi yang muda yang telah disebut di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga ialah tips-tips bagaimana kita boleh ambil manfaat daripada peranan kita sebagai orang dewasa dengan kanak-kanak. Dan alhamdulillah tuan-tuan, sebagaimana yang dimaklumkan, masjid dah boleh masuk. Alhamdulillah, terima kasih Abang Man.
masuk dan ramai yang ada tu, alhamdulillah. Tolong like lagi ya, ramai-ramai. Iaitu tentang pertama sekali bila sebut tentang iktibar. Apa itu pengertian, maksudnya ialah apabila berlaku satu peristiwa, apa yang kita dapat daripada peperang Uhud. Saya tidak mau membicarakan tentang tajuk peperang Uhud itu kerana tajuknya panjang. Ada 5 siri dalam peperang Uhud, ada 3 pasal dalam peperangan Uhud itu nanti. Nanti satu masa yang boleh panjang waktunya boleh kita bincangkan. Apa yang kita lihat dalam peperang Uhud ini iaitu peristiwa yang berlaku. Yang kita lihat ringkasannya ialah antaranya dalam perang Uhud ini tentang bilangan tentera Islam yang ramai yang disebut dalam peperangan ini 1000 orang, 300 orang menarik diri yang terdiri daripada golongan orang munafik, daripada provokasi oleh Ubay bin Salul, tinggal 700 orang. Walaupun 700 orang pada tahun 3 Hijrah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, namun kita lihat bahawa 700 itu ramai, tuan-tuan. Dan di sana bagaimana peperangan Uhud ini menyaksikan kewafatan ataupun syahidnya lebih kurang 70 orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud ini. Manakala golongan orang Quraisy meninggal ataupun mati mereka 23 orang. Jumlah kematian ramai di kalangan orang Islam dan juga jumlah penyertaan peperangan di pihak orang Islam kalau ikutkan 700 orang ramai. Kerana sebelum ni peperangan Badar pada tahun 2 Hijrah lebih kurang dalam berapa orang saja, iaitu 300 orang lebih saja. Baik, yang kedua, pengajian ataupun iktibar daripada perang Uhud ini nak sebutnya ialah tentang kewafatan orang yang dikasihi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu antaranya bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hamzah bin Abdul Muttalib ataupun Hamzah Asadullah, sehingga Allah Subhanahu taala. Dan kematian ini bagaimana sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah dibunuh oleh Wahsy. Dan Wahsy ini kemudian meluk Islam. Kita tahu kisahnya. Namun apa yang kita lihat, ianya merupakan seorang yang hebat yang memberi dukungan penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bila seseorang yang menjadi seorang yang membantu, mengusahakan, menjadi orang yang memberi tulang belakang pada kita, bantuan pada kita dalam kehidupan ni, bila meninggal wafatnya mereka, rasa lemah atau rasa kita duka, sedih dan sebagainya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan ingat peristiwa Isra' dan Mi'raj dulu? Sebelum berlakunya Isra' Mi'raj, wafatnya 2 orang yang hebat, iaitu salah satunya ialah Khadijah binti Khuwailid, diwafatkan oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian wafatnya iaitu Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah angkatkan Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa perang Uhud, Hamzah yang menjadi Asadullah, jadi orang yang hebat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, maka didapati Hamzah wafat dalam peperangan Uhud. Baik. Perkara ketiga dalam peperangan Uhud ini, Uhud itu kita tahu itu lebih kurang 7 atau 8 km daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita keluar daripada masjid Nabi pun dah nampak dah bangun Uhud tu sendiri. Uhud asalnya Uhud tu ialah gunung yang berasingan, tidak bercampur dengan gunung-gunung lain atau tidak bersambungan gunung-gunung lain. Itu dipanggil Jabal Uhud. Bukannya satu tapi unggul ataupun tunggal. Hadza Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuh. Inilah bukit Uhud, ianya mencintai kita dan kita mencintai mereka. Baik. Itu tentang natijah dalam peperangan Uhud yang kita boleh ambil. Jadi tajuk pagi ini berkaitan tentang ikhtibas ataupun iktibar, pengajaran daripada peperangan Uhud ini. Pertama kita sentuh tentang 3 perkara poin. Yang pertama, natijah daripada peperangan Uhud. Yang keduanya kita nak sentuh juga berkaitan tentang apakah maksud daripada peperangan Uhud ini. Terima kasih yang like lagi insya-Allah. Bagikan share dengan semua sahabat-sahabat jemaah. Iktibar ni daripada peperangan Uhud ni, pertama nak menyebutkannya bahawa kita sendiri mengambil iktibar. Setiap kejadian tu ada iktibar dia. Apa iktibar dalam peristiwa kisah-kisah yang berlaku sekarang ni, COVID-19 banyak, tuan-tuan
dalam tempoh PKP, PKPB, PKPD ke dan sebagainya, ada iktibar yang boleh kita ambil. Namun apa yang kita sentuh pada pagi ini ialah pertama sekali nak menceritakan bagaimana Allah menekankan kita hasil peperangan Uhud ini, jauhkan pada sifat tamak. Pertama, jauhkan pada sifat tamak. Tamak itu ialah tamak kita dalam pelbagai. Kita tamak ni. Tamak ni cakap tamak. Tamak cakap Arab juga. Melayu pun tamak juga. Artinya nak melebih-lebihkan. Nak melebih-lebihkan kepada dunia dan sebagainya. Dan kita ni merupakan bagaimana kita ni akan dihiaskan dengan beberapa penyakit. Kan Allah kata dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madai yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Kan surah Sejadah tu kan. Kalau rasa tamak dalam artinya mengejar kebaikan, mengejar pahala ibadah macam hari ni, kenapa tuan-tuan tak nak balik? Kenapa tuan-tuan tak nak rehat di rumah? Tuan-tuan rasa tamak dalam mengerjakan ibadah, nak mengerjakan amalan-amalan ibadah itu dalam bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah. Rasa tak cukup lagi, nak lagi. Rasa feel ada satu perasaan ingin mengejar kepada penambahan added value, tambahan amalan ibadah yang dikurniakan pada kita ni. Tapi tamak sudah harta tu, melampau-lampau tu memang tidak boleh. Itu yang kita ambil iktibar pengajaran. Dah bagi dah. Alhamdulillah Allah bagi, ada kenderaan nak pergi. Tak nak pula. Ada basikal, nak lagi kereta pula. Dah ada kereta, macam-macam alasan, nak kapal terbang pula. Manusia tidak henti-henti dalam perasaan tamaknya kepada harta benda ni. Baik. Kalau tamak sudah ibadah, alhamdulillah. Kan? Baik. Itu satu. Yang kedua, dalam peperangan Uhud ni, tajuk ustaz ni berkaitan iktibar. Kita ambil poin-poin saja. Yang keduanya ialah kita lihat daripada iktibar peperangan Uhud ni bagaimana kehebatan wanita. Peranan wanita, woman, the warrior of woman ni. Ustaz tersasul cakap betul. Bukan apa ni, lidah orang Inggeris lah tuan-tuan. Woman ni, the warrior of woman ni. Woman warrior, wanita yang gagah ni. Maka kita tengok macam mana kehebatan Ummu Nusaibah yang kita tahu perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, Ummu Nusaibah salah seorang daripada para medik yang pasukan berawat yang membuat peranan dia untuk membantu luka parah para sahabat dalam perang Uhud. Tapi Ummu Nusaibah bila tengok keadaan kritikal, keadaan yang tidak stabil, Nabi diserang, dia menampilkan diri dia untuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu busur panah menusuk ke lehernya, tembus, menyebabkan antara wanita yang pertama syahid dikatakan dalam perang Uhud ialah Ummu Nusaibah radhiyallahu anha. Bagaimana tuan-tuan hebatnya kita sebut. Yang ketiga ialah natijah dalam peperangan Uhud ini, iktibarnya ialah bagaimana memerhatikan kecederaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud ni macam mana Nabi cedera. Bila tengok Nabi cedera, Nabi dalam keadaan luka parah, adakah nak bersabar? Itu sahabat Nabi dalam perang Uhud. Sekarang kalau ada apa saja cecaan, hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencacat celakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu kita tak boleh sabar. Tak boleh menghina Nabi, mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita orang Islam rasa nak mahu bersabar atas cecaan hinaan Nabi? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka bila tengok Nabi luka parah dalam perang Uhud, mereka tak boleh sabar. Mereka sama-sama membantu Nabi. Bagaimana Nabi sendiri sakit, dan ini sebab membuat Nabi pun tidak kebal. Nabi manusia. Sakit, luka parah Nabi dalam perang Uhud ini. Bagaimana Nabi pada anggapan orang-orang Quraisy ketika berperang dengan Nabi ini, yang kita tahu pihak ketua delegasi pihak Quraisy waktu itu ialah tokoh koprat terkenal Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, yang menjadi ketua delegasi bagi pihak orang Quraisy. Bagi pihak orang Quraisy sudah tentulah tuan-tuan,
Bagaimana yang dikatakan sebagai suatu usaha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sakit dalam peperangan Uhud. Allah SWT menyebut dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut, contohnya ayat 1 hingga ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Antaranya Allah Taala sebut Alif Lam Mim, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Ujian tuan-tuan, ujian yang Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Sebab tu tuan-tuan rahimakumullah, ujian pada sakitnya Nabi. Kita tahu Nabi jatuh dalam lubang, ya, yang digali oleh Abu Amir Rahib tu. Baik tuan-tuan, yang seterusnya perkara yang dipanggil natijah ataupun itibar peperangan Uhud ini, tadi jauhi sifat tamak, kemudian kehebatan wanita, ujian kecederaan Rasulullah. Yang keempat ialah mengatur strategi asas dalam kemenangan. Ini tuan-tuan rahimakumullah, Nabi mengatur strategi dan akhirnya peperangan Uhud berjaya. Dalam fasa yang kedua, siri yang ketiga dan keempat, akhirnya Nabi hantar seorang daripadanya, mereka para sahabat radhiyallahu anhu dalam operasi Hamra al-Asad. Operasi Hamra al-Asad menyebabkan kemenangan kembali kepada Nabi Islam pada ketika itu. Yang keseterusnya, yang kelima, bersatu teguh, bercerai roboh. Artinya kesepakatan tunjang kepada bagaimana yang dikatakan tadi, 50 orang pemanah tadi, antaranya Abu Ayyub Al-Ansari yang masih kekal di atas bukit, yang menyebabkan berlakunya sedikit kacau hura-hara sedikit, tapi disatukan semula oleh satu teriakan, satu panggilan, di panggilan berjihad, maka menyatukan balik tentera Islam dalam suasana peperangan Uhud dan berjaya dikekalkan kembali. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, yang ketujuh, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ditunjukkan bagaimana beraninya. Ya, bagaimana tentang kepatuhan arahan pemimpinan, menghormati, mengasihi pemimpin, dan itulah antara itibar-itibar. Jadi satu kita ambil daripada 7 atau 8 perkara ini, kita ambil satu daripada kepatuhan kepada pemimpin yang disebut sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Dalam kepatuhan ni makna umum yang amat sangatlah perang Uhud ini, tapi saya nak ambil satu ialah kepatuhan generasi muda. Dalam perang Uhud ni ramai yang disenaraikan. Ada 17 orang budak-budak, kanak-kanak yang anggaran umurnya 13 ke 15 tahun, kanak-kanaknya yang terlibat dalam perang Uhud ini. Termasuklah saya sebut seorang-seorang, 17 orang tu adalah Sayyidina Abdullah bin Omar, Zaid bin Sabit, kemudian Usamah bin Zaid, kemudian Zaid bin Al-Arqam, Nu'man bin Basir, Usaid bin Zuhair, kemudian Urabah bin Aus, kemudian Al-Barra bin Azib, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ataupun Sa'ad bin Malik nama dia, kemudian Sa'id bin Ukhayyib, kemudian Zaid bin Jaryah, kemudian Jabir radhiyallahu an, Amru bin Hazim, kemudian Aus bin Sabit, Rafi' bin Khudij ataupun Qadij, Samurah bin Jundub, dan juga Sa'id bin Harisah. Jadi dalam 17 nama budak-budak ni saya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan rahimakumullah. Jadi Rafi' bin Khudij dan Samurah bin Jundub ni salah seorang daripada mereka yang telah pun kita pun masukkan tadi 17 orang. Okey, kita kekal sini dulu. Untuk Rafi' bin Khudij ni ringkasnya nama sebenarnya adalah sahabat Nabi. Beliau umur 13-14 tahun. Perang Badar dia cuba nak masuk dalam perang Uhud, tapi perang Badar tapi tak berjaya. Kenapa tak berjaya? Sebab mereka masih budak lagi. Antaranya Usamah bin Zaid masih kecil lagi waktu tu. Tapi Rafi' bin Khudij ni pernah tanya pada Nabi, bahkan minta Khudij sendiri, ayahnya, jumpa dengan Rasulullah dan minta izin untuk menyertai peperangan Uhud. Dan pernah juga Rafi' bin Khudij buat strategi dia jengkitkan badan dia. Pernah Nabi tanya, siapa yang boleh bermalam, jaga malam untuk jaga kemah ni, antaranya. Dan kata Rafi' bin kata dia, seorang dari kalangan mereka,
namanya Azwan, Zakwan waktu tu. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang boleh menjaga, jadi security malam, jaga kemah dalam perang Uhud ni? Katanya seorang lagi mengatakan, iaitu Aban, seorang sahabat Nabi seorang lagi. Kemudian yang ketiga, bangkitlah Rafi' bin Khadij, umur 13 tahun. Dan lepas tu Nabi kata, okey, besok, lepas tu Nabi kata, Nabi minta dengan maksud, kata Rasulullah, nak jumpa tiga-tiga orang tu. Tiba-tiba tampil seorang lelaki, budak-budak ni nama Rafi' bin Khadij. Nabi tanya, mana dua orang lagi? Nabi kata, ya Rasul, kata Rafi' bin Khadij, ya Rasulullah, sebenarnya yang tiga orang tu aku juga. Bila sebut nama, saya yang menjengkirkan, angkat, tinggikan sikit badan untuk sama tinggi dengan orang dewasa. Rafi' bin Khadij ni kemahirannya apa? Memanah, dia sharp shooter, memanah. Nabi pernah uji dengan kehebatannya. Maka dalam perang Uhud, beliau terpilih sebagai kanak-kanak terlibat dalam perang Uhud. Kawan dia, Samurah bin Jundub ni, dia kata, ya Rasulullah, takkan Rafi' dia boleh pergi perang, aku nak pergi perang juga. Maka nak memastikan macam mana keadaannya, maka dia buat satu pertandingan bergusti, dikatakan bergusti, dan menang Samurah bin Jundub. Maka Samurah bin Jundub kata, Rafi' bin Khadij masuk perang, aku nak masuk perang jugalah. Dan alhamdulillah dua orang kanak-kanak ini termasuk dalam peperangan Uhud, dan Rafi' bin Khadij salah seorang dikatakan duduk di atas pemanah, bukit pemanah tu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmatullah, Rafi' bin Khadij ini sebenarnya adalah merupakan seorang lelaki, seorang budak-budak yang dalam perang Uhud ni beliau tercedera. Dia kena panah, tusukkan panah. Yang menariknya cerita kisah Rafi' bin Khadij ni, pertama dia diberikan kecederaan luka di bahagian dadanya, sebelah ketiak, menghala ke sebelah ketiaknya, dan berjaya jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku cedera parah perang Uhud ni. Maka dicabut, dipatahkan, cabutkan tu tadi, cabutkan panah yang melekat pada dadanya, dan patah. Busur panah tu, hujungnya tu, masih dalamnya, berdarah dia. Dia jumpa dengan Rasulullah SAW, maka dia minta Rasulullah tolong cabutkan Rasulullah. Nabi kata, boleh cabut jika kamu kekal dengannya, menjesaksi nanti pada hari akhirat sebagai tanda bukti engkau terlibat dalam perang Uhud ni. Kata Rafi' bin Khadij, biarkan begitu wahai Rasulullah. Dan dikatakan ringkasnya, Rafi' bin Khadij ni dia ada suami, ada isteri yang bernama Ummu Umais, Rafi' bin Khadij ni. Dan beliau ni sehingga ketika itu dipanjangkan usia, dikatakan umurnya 70 ke 86 tahun. Busur panah yang melekat pada badan dia masih kekal, dan beliau meninggal dunia selepas zaman kewafatan Rasulullah, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali. Beliau dikatakan wafat pada tahun Khalifah Marwan yang merupakan pemerintah waktu itu, tuan-tuan rahmatullah. Dan Rafi' bin Khadij merupakan ahli muhaddisin, ahli hadis dia kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Umur 13 tahun terlibat peperangan, kehebatannya dalam hidupnya memberikan peranannya, the new generation, generasi muda yang terlibat dalam peperangan Uhud, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Jadi tuan-tuan rahmatullah, saya hanya menyebut dalam dua orang ni, dan rakannya Samurah bin Jundub ni, begitu bersungguhnya mereka mempertahankan nilai Islam, nilai kehebatan peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, maka kesimpulannya, sebelum kesimpulannya tadi, saya sebut juga antara tips yang boleh kita ambil dalam peranan kita, yang dipanggilkan sebagai usaha kita menarik orang muda, kanak-kanak, bahkan budak-budak, bayi ini. Dalam satu kajian yang disebut antaranya daripada ahli pediatrik, emosi anak-anak ni sebenarnya adalah perkara yang perlu kita lihat. Orang dewasa kena belajarlah. Dalam mana semakin meningkatnya usia, dia panggil usia toddler, 24 tahun tu usia toddler, TODLER, menunjukkan usia pramatang, remaja. Begitulah kita dalam bahasa Arab dipanggil marahiq, zaman remaja kanak-kanak ni. Dalam pandangan ahli pediatrik, kanak-kanak ni ada beberapa perkara yang kita boleh jaga dan kita cuba kuasai lah ilmu ini, dan kita perlu belajar. Saya belajar tuan-tuan, tuan-tuan belajar. Ada 10 ayat yang magic
Kalau kita magic, maksudnya benda yang ayat yang kalau tersebut ini menyebabkan anak akan jadi tenang ataupun orang muda akan jadi tenang. Tipnya kita kongsi bersama tuan-tuan. Iaitu yang pertama, jangan cakap shh, diam. Kata ahli pediatrik, pakar-pakar dia kata, bila kita sebut pada anak shh, shh, diam tu, maksudnya kita tahu perangai dia dan kita minta dia ubah perangai dia. Kalau dia mengamuk macam-macam, kadang-kadang dia respon stres, maka kita kurang bagi perhatian pada dia. So jangan sebut ayat shh, diam. Yang kita perlu sebut adalah, adik, saya sayang pada anak, ataupun ayah, abah saya pada mak, pada abah saya pada mak, tentu lah, abah saya pada anak, ataupun atuk sayang kepada awak. Itu point dia punya point dia. Jangan, jadi itu perlu kita sebut sayang tu. Baik. Yang kedua, jangan ketika mana dia tengah mengamuk, dia marah tu, kita kata pada kamu, kamu ni apa pasal ni? Asyik mengamuk-ngamuk. Tak tentu pasal. Jangan sebut tu. Kau ni apa pasal ni? Baik. Yang keduanya, jangan cakap kepada mereka, kata apa pasal kau ni mengamuk-ngamuk, tak tentu pasal. Kalau boleh jangan sebut ayat tu. Kita cuba tenangkan mereka. Kalau ikut pandangan pediatrik, bukan cakap Ustaz Amran, tapi pediatrik kata, pediatrik, doktor-doktor daripada bahagian pediatrik yang menyebut bahawa bila dia mengamuk-ngamuk tu, kita sebut dia, jom, mari tengok, cuba atuk atau abah, mak bilang 1, 2, 3 sampai 10. Okey, sebut, cuba luahkan apa benda yang masalah yang begitu, apa yang boleh bantu. Kemudian yang ketiga, ayat magic ataupun perkara yang boleh kita sebut bila beliau tengah ataupun anak-anak itu tengah dalam keadaan mengamuk tu, sedangkan ramai orang ketika itu, maka jangan kata sebut, apa asal kau buat bukan-bukan ni, tak malukan keluarga ke? Jangan sebut itu. Jadi sedangkan kita boleh cuba kata, mari kejap, kenapa boleh tenangkan keadaan awak, tenangkan pada anak dia. Yang keempat, jangan sebut, kenapa kau pukul ni, kenapa kau pukul adik kau, dia kan kecil, nanti pukul kau balik. Ayat-ayat tu tak boleh sebenarnya. Sedangkan kita boleh bertanya kenapa menangis, apa boleh bantu, abah boleh bantu, ayah boleh bantu. Yang kelima adalah kenapa baling mainan. Kadang-kadang ada di baling budak-budak ni baling mainan, so kutip balik. Maka sebenarnya kalau boleh kita sebut ayat bahawa jika baling mainan tu pecahlah, kita sebut itu, mari bermain dengan abah, mak ataupun atuk, anak-anak kan, macam dia. Yang keenam, tidak boleh berkata dengan kata kamu ni dah besar, jangan menangis. Itu biasa kita marah anak-anak kita, kamu kan besar, jangan menangis. Sedangkan kita sebut menangis ataupun sedih ni adalah benda perwatakan manusia yang luar biasa. Sabar kejap, nanti akan okeylah. Yang ketujuh, jangan cakap, jangan kalau kamu tak berhenti menangis, nanti kamu tak boleh keluar nak jalan-jalan dengan bapa ataupun abah, mak kan. Kalau menangis nanti tak boleh. Itu ugut sebenarnya. Maka kata-kata jangan sedih. Kalau betulnya nanti kita akan keluar berjalan-jalan, insya-Allah abah akan bawa, mak akan bawa, insya-Allah. Baik tuan-tuan rahimakumullah, yang ke-8 dan ke-9, 8 kemudian kadang-kadang kita marah anak-anak ni, kita sudah pergi mandi tu. Ataupun kita desak dia. Sedangkan perkara ini, desakan tu bukan kita arah pada dia saja, tapi kita bawa dia, bimbing dia untuk buat urusan dia, walaupun kata ketika itu suruh makan atau suruh mandi dan sebagainya. Yang ke-8, yang ke-9, kalau kau buat, kalau kau menangis kan ni, nanti abah atau mak atau atuk tak nak layan kau, tak nak layan awak. Jangan menangis. Sedangkan kita kata okey, menangis, main duduk kat sini dekat mak atau kat abah, kat atuk, dan lepas tu kita peluk dia. Itu nasihat daripada pediatrik. Dan yang ke-10, kita jangan sebut ayat-ayat yang kata kau ni memang keras kepala lah, menangis puas-puas. Kita kan desak anak-anak tu gitu. Sedangkan elok kita cuba padanya, pada pagi ni atau hari ni, jangan menyusahkan ataupun apa boleh ibu, mama, mak ataupun bapa, ayah
abah, atuk boleh bantu awak dan tenang, cuba tarik nafas perlahan-lahan. Kita pujuk dia sebenarnya. Sini adalah 10 tips yang diberi oleh pediatrik untuk menjaga hati anak-anak remaja, budak-budak kecil dan untuk menjaga hati dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang akhirnya pada pagi ini, hari pun dah cerah. InsyaAllah dalam kesempatan dalam beberapa minit ini, maka saya mengambil satu kesimpulan bahawa pengiktibaran daripada peristiwa Perang Uhud tahun 3 Hijrah yang jaraknya lebih kurang 6 ke 7 kilometer daripada bumi bersama Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan iktibarnya tadi. Dan yang kedua ialah bagaimana peranan remaja Rafiq bin Qadis dalam usia yang menjangkau yang hebat itu, memberikan peranannya dalam mempertahankan Islam dalam peperangan Uhud. Dan Rafiq bin Qadis ini usia tadi 78 tahun, 78 tahun ataupun ada kata 86 tahun, dan menjadi seorang ahli muhadisin yang wafatnya pada zaman Khalifah Marwan bin Malik. Dan disitulah tuan-tuan menyaksikan masih ada panah lagi dalam tubuh badannya, kesan daripada perang Uhud yang begitu lama, tuan-tuan. Itu pun dia luka parah bukan anak panah yang masih dalam dada dia tadi, yang dibacakan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan tergiris anak panah itu tadi, melukakan bleeding dalam dadanya, dan beliau wafat dalam usia yang dikatakan 86 tahun dikatakan, wallahu alam. Kemudian yang ketiga ialah peranan kita dalam menangani dan menarik perhatian pada anak tadi, insya-Allah. Tuan-tuan, sekian saja yang boleh saya sampaikan dari Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Moga dapat manfaat bersama. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa